Terima kasih untuk anda para pendengar yang masih lagi setia memilih IKIM FM minit ini. Dan jam terakhir Warna Pagi edisi Jumaat, kita nak bersama untuk topik Jumaat. Dan tetamu kita bawakan ni, dia dah awal-awal lagi dah tanya tu ada kena-mengena ke dengan Ustaz Abid Liu. Kejap lagi kita perkenalkan. Dan topik kita hari ini bercakap tentang Islam bukan hanya pada nama. Siapa tetamu kita yang istimewa tu, Pian? Tetamu kita pada hari ini yang kita dah khabarkan awal pagi tadi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Rahman Liu, yang merupakan Kekanda kepada betul Ustaz Ustaz senyap je, takut Ana. Kalau berdasarkan ukuran janggut Masya-Allah, adik lah. Saya adik, tapi kalau mengikut umur saya abang. Abang kepada Ustaz Abid Liu sebenarnya. Tapi orang ni cukup masya-Allah merendah diri, tapi ilmunya insya-Allah melaut. Kita nak kongsikan sikit hari ni bersama Ustaz Rahman Liu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak kongsikan sikit ilmu Ustaz bersama sahabat pendengar pada hari ini untuk topik Jumaat dengan tajuk sekali lagi kita ulang, Islam bukan hanya pada nama. Okey. Sebelum tu terima kasih pada Syafiq Zulkifli penerbit dan juga Syahana Trading atas tajaan juadah untuk topik Jumaat kita. Okey, baik, mungkin di awal ini Ustaz nak berikan gambaran kepada keseluruhan topik kita ni. Silakan Ustaz. Terima kasih saudara Pian dengan Siti. Sama. Puan kecil saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi berbesar hati saya hari ini dijemput oleh IKIM FM untuk bersama dengan sedikit perkongsian pengalaman. Tidaklah hebat sangat tadi, hebat lagi saudara-saudari yang kat depan ni. Okay. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bagi salam belum ni untuk semua sidang pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah lah. Jadi saya tak kisahlah abang ke adik tadi, mudah-mudahan hari ini dengan berkat Jumaat yang mulia ni kita dapat sedikit perkongsian lah. Yang mana kita akan tajuk kita hari ini, Islam bukan hanya pada nama. Jadi maknanya bukan hanya pada nama ni kita berpakaian seperti uniform pelajar sekolah lah. Kita pakai kalau kita sekolah dulu, kita pakai uniform, pakai baju lengkap putih kan? Tapi kita tak pergi sekolah. Itu contoh dia kan. Memang kita memang pakai uniform sekolah, tetapi tak pergi sekolah, duduk lepak dan sebagainya. Bila orang periksa UPSR minggu depan tak pergi juga kan. Jadi ini namanya sajalah pakai pakaian pelajar, tapi kita tidak membuat amalan yang sepatutnya sebagai seorang pelajar masuk sekolah pagi balik kan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi ini hanya pakaian. Jadi hari ini kita insya-Allah kita akan bincangkan ni. Kita pertama sekali kita kena merasakan bahawa Islam yang dapat pada kita hari ini adalah satu nikmat yang paling besar. Dan yang terpenting sekali, kita bukan ter-Islam. Kita bukan teryakin lah. Tetapi dalam bahasa Melayu ni ada dua jenis ter juga. Ter yang pertama tu tak sengaja. Ter yang kedua tu teramat sengaja. Contoh gunung, ayat dia contoh lah, bukan mengajar bahasa, kongsi-kongsi gambaran pada pagi ni saya pun kita kongsi secara umum. Jadi kita bahasa Melayu dia mengatakan gunung Everest adalah gunung yang tertinggi. Bukan gunung tu tak sengaja tu, tiba-tiba tapi tinggi. memang kita gambarkan gunung itu sebagai, kita pilih gunung itu sebagai ukuran yang tertinggi lah. Jadi sebenarnya bila saya cakap ter tadi bukan tak sengaja, tapi dah ter-Islam, dah beriman kan, ayat-ayat. Jadi kita sebenarnya bukan ter yang tak sengaja, tetapi memang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan secara longgok, secara pukal, tengok dalam guni ambil yang bawah, tak kira dah. Kalau beli durian yang buruk bawah tu kan. Tak, sebenarnya kita adalah terpilih satu demi satu. Jadi sedangkan mengikut ulama besar, sedangkan sebiji pasir dalam lautan yang luas bergerak 0.0001 mm pun adalah dalam pengetahuan dan izin Allah. Tak ada perkara yang Allah tak tahu, tak ada perkara yang berlaku tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehelai daun dalam hutan rimba yang luas, gugur selai, tui jatuh ke bawah ataupun adalah dalam pengetahuan dan izin Allah. Tidak ada perkara yang terjadi tanpa pengetahuan Allah dan tidak akan terjadi jika Allah tidak izin. Apatah lagi hari ini seorang hamba-Nya jika telah mendapat nikmat iman dan Islam, sudah pastilah Allah izin dan Allah tahu. Maka sebenarnya kita memang terpilih. Jadi bila kita terpilih, terletak pula pada kita untuk melakukan terbaik
ataupun terburuk. Banyak ter hari ni kita kan. Ini bukan tak ter, dah takut terpensan. Jadi yang terbaik ni, jadi kita akan yang Allah telah pilih kita. Jadi bila pasir yang kecil tadi, daun pun dalam pengetahuan dan izin Allah, ini kan pula satu orang hamba dia yang nak beriman lah. Jadi ini kita kena rasakan gambar. Bila saya cerita pasir, cerita pokok tu, sebenarnya nak membina gambar minda. Gambar minda supaya kita mampu merasakan dalam hati kita bahawa kita bukan calang-calang. Yang kita dapat ni bukan perkara orang kata remeh-temeh yang selalu ustaz-ustaz kita ajar. Kita dengar dibuat sebagai perbandingan metafora. Kalau kita dapat benda nikmat keduniaan, dapat hari ni tiba-tiba ada, saya datang tadi bawa satu beg bagi dekat saudara Pian, sejuta. Terkedu sekejap kan, terus balik rumah tu, terbalik rumah terus lah, dapat 1 juta dah, tak nak jadi ni lah tak nak dah balik lah, 1 juta dah dapat. Jadi begitu kita rasa bagaimana pula kita dapat iman yang daripada itu. Tapi bila kita makin lama makin hari, bila kita tidak bincang-bincangkan, tidak muzakarahkan, lama-lama perkara ini akan jadi luntur dan kita rasa kurang dah dia punya harga pada muka yang kita dapat tu. Jadi bila kita bincang lagi pada hari ini juga, kita insya-Allah kita akan menyentuh tentang perkara ni dan bagaimana untuk kita memantapkan kembali supaya kita dapat merasakan. Saya akan berikan insya-Allah, kita berkongsilah gambaran-gambaran minda pada hari Jumaat ni kan, yang berkat ini kita beri gambaran-gambaran minda supaya minda kita mula beroperasi semula. Masya Allah. Takut terlupa. Dah banyak gambar lain yang dah masuk. Betul, gambar seronok lain kan. Dalam Al-Quran beri gambar kebesaran Allah. Kadang-kadang kita semua orang tahu. Kita semua, tapi nak rasakan dalam hati penghayatan dia, bukan duduk di luar. Yang bagaimana di kalau kita nak gambarkan sebagaimana, cuba bayangkan jantung kita sedang mengepam darah ke seluruh tubuh kita melalui urat saraf nadi kita tu. Begitulah sepatutnya hati kita mengepam iman ke seluruh tubuh kita melalui urat saraf darah kita tu Islam. Bila keluar daripada jari jemari kita, yang keluar ialah produk Islam. Yang keluar daripada kaki kita ialah produk Islam. Keluar daripada percakapan kita, percakapan Islam. Jadi ini yang dikatakan sebagai penghayatan Islam masuk ke dalam kehidupan kita kembali, sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ke orang-orang Yahudi pun bila nak tengok, bila nak tanya Al-Quran, tak perlu dah mereka pergi buka Al-Quran. Mereka tengok, itulah dia contoh Islam. Inilah dia, inilah Islam. Sayyidina Umar Al-Quran kan, Al-Quran bergerak. Jadi inilah perkara yang kita nak. InsyaAllah saya semualah kena fikir-fikirkan, dan saya nak bawa juga tajuk ni supaya jadi muhasabah sebenarnya. Sebab jangan kita jadikan pula tajuk ini sebagai pedang samurai untuk mencederakan orang lain kan. Ini jiran saya lah ni, buatkan sikit radio kan. Sebab dia Islam aja tapi amalan tak ada. Tapi kita sebenarnya kena rasa saya di mana. Labelkan diri sendiri, jangan labelkan diri orang lain. Kalau kita lebih baik daripada kita hunuskan pedang, lebih baik kita hunuskan pisau bedah yang kecil tetapi masih tajam. Dia pun rela baring atas katil, kita pun ambil pisau, kita bedah. Kita dapat manfaat, saudara kita pun dapat manfaat. Manfaat kita kalau pakai bedah gaji besar lah. Kalau yang orang tadi, kalau ada appendix ni dah kena buang, kena kerat kan. Jadi sama-sama sihat. Tapi kalau pedang tadi, orang tu pun cedera parah, dia melawan, yang kita pula tak ada pasal, masuklah dalam opcantas juga, masuk dalam penjara sebab mencederakan orang. Jadi sama-samalah kita muhasabah dengan tajuk kita hari ini. Mudah-mudahan kita cek diri kita semua. Saya cek diri saya, Pian pun cek diri Pian, Siti pun cek diri masing-masing. InsyaAllah Allah akan berikan keberkatan untuk kita bersama. Ya betul. Dan berubah insya-Allah. Ya Allah, terbayang macam kita letak cermin depan muka sekarang ni, rasa macam tuik kena kat hidung sendiri daripada apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Tapi memang Ustaz punya analogi, tamsilan, gambaran memang Ustaz terbaik.
Masya Allah. Okey. itu. Kita ada Ustaz Rahman Liu ada di berkongsi. Itu gambaran keseluruhan tentang apa yang kita nak bincangkan hari ini. Okey, dan kita buka sekarang medan kita. 4 platform diberikan untuk anda interaksi dengan Ustaz. Tanya kepada Ustaz tentang topik kita. Fokus kalau boleh. Okay. Islam bukan hanya pada nama. Okey, yang pertama boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara kedua tweet kami di Twitter kita Radio Ikim FM. Macam ajak burung pula tweet. Boleh je lah, respon lah di Twitter kami Radio Ikim FM. Dan di SMS type Ikim, jarak soalan anda hantar ke 39111. Dan kalau boleh biar kita di hujung topik ini Ustaz, biar kita ni jadi seorang Muslim yang bangga menjadi seorang Muslim, beramal dengan sebagai amalan-amalan dengan amal-amalan seorang Muslim Ustaz, insya-Allah. Dan mati pun berakhir sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Amin. Baik, kita nak lalukan sahabat sekalian. Kalau kita lihat dan kita tinjau di Facebook, kita ada Surya Muhammad Isnin. Katanya ramai yang berpendapat kalau kita fokus dan khususkan di Malaysia, mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan, asal Melayu aja Islam, jadi hinggakan hilang hormat pada bangsa-bangsa yang lain. Kerana mungkin ada juga sahabat lain, mungkin macam Ustaz sendiri pun latar belakangnya dari bangsa ataupun kaum yang berbeza, juga mendalami Islam sebaiknya. Macam mana tu Ustaz nak hilangkan perspektif sedemikian ataupun persepsi macam tu, Melayu je Islam? Dari bila dia sedih Islam, dia sedih macam dia bagus kan, sampai tidak menghormati bangsa lain. Sebenarnya itu satu kelebihan juga kan. Bila kata Melayu, dia memang sangat beruntung biar Melayu je Islam. Yang lain tak ada dalam dunia ni begitu kan. Di Arab pun tak ada kan. Tapi bila Melayu ni Islam, Alhamdulillah, ni sebenarnya satu rahmat yang paling besar kepada orang Melayu lah. Tetapi cuma bila sampai kepada kita tahap kebiasaan dan kerutinan tu, menjadikan kadang-kadang benda tu seolah-olah tidak berharga. Kalau duit contoh tadi kan, kita payah nak dapat, wah ya Allah, Masya Allah, kita pun sangat menghargai. Tapi kalau dah berterabur je begitu kan, lama-lama kita pun dah tak tahu duit ni tak ada makna dah pada kita. Jadi begitulah iman tadi. Sebenarnya itu satu kelebihan, tetapi bila kita tersilap untuk mentafsirkannya, maka kita anggap perkara tu biasa sangat dah. Kalau Melayu tu memang standard lah Islamnya kan. Jadi itu saya kata tadi, kita perlu gilap semula, muzakarah semula. Hari-hari insya-Allah perkara tu akan jadi baharu semula. Terbaik. Baik Ustaz, macam-macam yang kita boleh kongsikan hari ini. Islam tu sebenarnya yang menyempurnakan siapa kita. Benar. Sekiranya kita beramal dengan baiklah. Ustaz tadi saya terdetik bila Ustaz sebut pasal bila kita seharusnya ada iman dalam salur darah, saraf dan sebagainya, dan nadi yang bergerak menjadi macam pembimbing kita itu. Dan turut digambarkan syaitan juga berada dalam urat saraf kita, akan sentiasa berlega-lega untuk membisikkan dan juga mengajak kita pada ke arah yang berlawanan. Macam mana kita nak bukan seimbangkan Ustaz, kalau benda nak lawan janganlah seimbangkan. Macam mana nak lawan benda tu? Jadi kalau nak lawan tadi tu memang benda yang sama di tempat yang sama kan. Dia begitu. Jadi bila kita usahakan generator dia tadi, apa dia panggil, hati tadi hati tadi tu, kalau penuh kita usahakan dengan iman, insya-Allah yang mengalir tu iman. Tapi kalau hati tadi tu makin hari makin apa dipanggil usang, generator pun dah malap, daripada 240 volt tu dah jadi 1 volt aja, maka yang banyak tadi keburukan lah, maksiat, setan dan sebagainya lah. Jadi itu yang kita mudah melakukan kejahatan, susah lihat nak lakukan kebaikan. Jadi itu yang kita akan insya-Allah selepas nanti kita nak bincangkan bagaimana hati tadi kita nak pelihara. Allah Subhanahu macam tanah lah, kita nak suburkan sama ada kita bangunkan dengan rumput semak samun ataupun kita bangunkan dengan lalang Contoh beginilah, dalam kita hari ini bercakap semua manusia inginkan cemerlang, berjaya, hebat. Sebab tak ada orang yang dilahirkan mak ayah ialah budak bayi tak boleh bercakap lagi. Kita derok pada mak dia. Tak ada mak yang selepas melahirkan anak dia cakap tak apalah, dapat pukul 4 pun okey juga. Tak ada mak ayah. Bila keluar terbit sejuta benih harapan dan impian. Inilah dia Perdana Menteri, inilah dia profesor, inilah dia doktor, inilah dia orang-orang yang hebat. Ulama besar, hafizah, semua ibu harapan tadi kan. Jadi manusia tu memang inginkan kejayaan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita iman dan Islam itu sebagai perjalanan untuk kita
beroleh kejayaan. Tapi kadang-kadang kita hanya bercakap soal kejayaan, tetapi amalan kita tu salah. Kita kata kita nak makan durian, tapi masakan ditanam, benihnya lalang. Nak makan rumput nak makan rumput nak mana dah makan rumput nak makan rambutan ditanam rumput, mana akan dapat kan, sampai bila pun. Jadi kena betul apa yang kita ingin dan usahakan serentak. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Bila sebut Islam, tentu kita sering kaitkan dengan ibadah kan. Apa kita buat, bercakap macam Ustaz di kontinen pun sedang beribadah lah ni kan. Okey. Bagaimana, apa pandangan Ustaz bila orang kata Islam ni tidak nampak dari segi akhlak perbuatan? Maknanya kita okey dari segi ibadah dengan kopiah, dengan pakaian berjubah, nampak keislaman itu, tetapi dari segi akhlak, tindakan, kata-kata tu tidak ada. Macam mana? Begini, bila kita bercakap soal yang begitu, itu yang telah ditimbulkan pada hari ini kan. Bila kita sakit pening kepala, insya-Allah kita makan ubat pening kepala tu sihatlah. Tapi kalau kita dah makan seguni ubat pening kepala tu, tapi kepala kita masih pening, maknanya ubat tu tak betul. Inilah sebenarnya yang kita semua kena insafi pada hari ini. Kita takut kita yang Islam ini membuktikan sebaliknya. Sebagaimana zaman Nabi dulu, Islam datang, manusia yang paling buruk berubah menjadi manusia yang terbaik bila mereka usahakan yang betul. Tetapi hari ini takut-takut daripada manusia yang baik tadi, bila Islam tu jadi buruk pula dia punya kan. Kita kena cek diri kita lah. Takut-takut kita jadi begitu. Ini yang dikatakan hari ini semua agama memang bercakap soal kebaikan. Tak ada agama yang berkhutbah ataupun berceramah kita merompak, tak ada. Semua kata merompak amalan buruk, semua kata. Tetapi kita yang teryakin dengan Islam ini, kita memilih Islam sebagai alat yang mampu merubah manusia. Inilah satu-satunya agent yang mampu madah, apa orang kata, bagai-bagai ayat lah kan, alat yang canggih-canggih, berhasil tinggi kan. Sebenarnya inilah dia benda yang boleh mengubah manusia. Inilah ubat yang dibawa oleh Nabi SAW untuk mengubat manusia itu kembali kepada fitrah kebaikan, kesempurnaan hidup, dengan membawa keimanan, ketakwaan, mengenal Rabb yang sebenar. Manusia yang kenal dengan Rabb yang sebenar, insya-Allah seluruh kehidupan dia akan betul. Muamalatnya, munakahatnya, muasyaratnya, apa sebagainya lah kan. Jadi semuanya akan betul. Contohlah, saya beri kepada Cik Pian saudara Pian kita, saya beri sebatang berus gigi. Saya ambil ambil Cik Pian pergi tolong basuh jamban ni. Basuh jamban ni dekat belakang. Seminggu tak settle. Boleh, tapi seminggu. Buang masa, silap-silap tertonyuh pula kepala dalam kan. Lebih baik ambil berus jamban, cepat pun cepat, ataupun ambil duit upah orang lain. Paling mudah. Begitu juga kalau saya beri dekat Puan Siti, nak ambil ke tak nak? Saya beri dekat Puan Siti ni tadi berus gigi, saya beri gunting. Gunting yang RM1.50 boleh lipat tu. Pergi dekat, tolong Siti pergi ke padang tu, tolong potong rumput. Cik Siti potong belah sana, pusing belakang dah panjang, potong sini, membuang masa. Lebih baik gunakan alat mesin rumput ataupun traktor lah kalau yang besar tu kita kali. Jadi begitulah, Islam ni alat yang betul untuk mengubah manusia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kenapa kita buang alat yang betul, berebut ambil berus gigi, basuh jamban. Sedangkan berus jamban dah ada, buang kan. Dah ada mesin rumput, ngapa ambil gunting bulu ketiak? Boleh lah hari Jumaat ni kan. Sunat juga tu. Jadi begitulah, bermakna yang kita bawa tadi tu alat yang betul. Tapi sayang kalau kita buang alat ni, kita duduk pergi ambil alat yang lain. Itu dia, kalau tersalah pilih alat, salah baca manual pun payah juga Ustaz. Yang manual dah ada, dah sempurna, cantik, sepatutnya hasil mahsulnya hebat ataupun cemerlang. Tapi kita kadang-kadang itulah Ustaz, orang terlupa, kita pilih-pilih juga. Itu yang macam mana pula isu kalau memilih-milih je bab Islam ini, mana pada amalannya kita cuma pilih mana yang in favor dengan kita Ustaz. Mana yang kita rasa senang kita buat, okeylah kita ikutlah. Contohnya mungkin kita pilih-pilih lah, macam dalam perbankan, solat mungkin solat kita ambil yang wajib aja, yang sunat-sunat macam nanti-nantilah kita berat-beratkan. Jadi tak keseluruhan, dia tak sempurna, tak cantik kat situ Ustaz. Macam mana tu? Bila berlaku begitu, kadang-kadang itu kita kena lihat kepada tahap keimanan.
Adakah kita buat sesuatu itu semata-mata benar-benar kerana Allah, ataupun kadang-kadang kita buat itu kerana sebab-sebab yang lain lah, kan? Tersebab lah kan. Jadi bukan sebenar-benarnya masih lah. Kadang-kadang saya pun begitu juga. Kadang-kadang sebenarnya kita buat tu kita rasa kita cakap kerana Allah, tetapi hati kita masih belum betul. Jadi sebab itu kita kena sentiasa istighfar dan sentiasa perbetulkan kembali niat kita tu. InsyaAllah kita akan buat semua secara keseluruhan. Apa yang kita tahu tentang Islam, kita tak pilih yang kita rasa syok. Itu kerana nafsu kan. Kita buat ini, buat itu, yang lain kita tak buat. Kita memilih-milih. Bab bercakap kita pilih, bab beramal tengah malam kan kita pun senyap, berdengkur, bercakap juga tapi bunyi lain. Bahasa makhluk asing. Dia bunyi lain. Makin lama makin kuat juga ceramah tu, makin yang panjang, tapi akhirnya itu yang dikatakan benda itu kita masih belum perbetulkan niat kita. Jadi kita kena, tapi kita jangan berputus asa, kerana bila kita bercakap ini sebenarnya proses usaha yang berterusan. Bukan bermakna itu kadang-kadang bila kita tidak istiqamah, hari ni 3 hari lepas dengar topik Jumaat ni 3 hari kita dahsyatlah amalan kita, wali-wali. Wali songo. Lepas itu terus jadi songo ya. Tak ada buat apa-apa pun kan. Sebab itu kerana kita berterusan, perbaharui. Dengarlah Ikim setiap hari. Jadi dia perbaharui kan, pilihan utama. Anda kejap lagi Ustaz ada cerita dan pengalaman tentang membawa sahabat yang murtad pula tu, sampai macam tu sekali. Kejap lagi kita nak kongsikan, dan terus Siti bersama Ustaz Rahman Liu, Siti dan Pian untuk topik Jumaat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu reports that one of the daughters of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on her deathbed. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took her on his lap and put her before him. She passed away in his presence in this condition. Ummi Aiman, who was a slave girl of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, began wailing aloud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Why did you start wailing before the messenger of Allah?" Because tears were also flowing from the eyes of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She said, "Aren't you also weeping?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, "This kind of weeping is not forbidden, because the flowing of the tears is a mercy of Allah. He softens the hearts of His servants and creates love and mercy in them." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then said, "A Muslim is at peace at all times. Even when his soul is being taken out, he is busy uttering the hamd, praises of Allah." Narrated by Tirmizi. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Anda sedang mendengar IKIM FM. Okey, kita kembali saat ini. Masih lagi anda bersama untuk topik Jumaat. Tajuk kita Islam bukan hanya pada nama, bersama Ustaz Rahman Liu di sini. Dan tadi kita dah sebutkan tentang ada satu pengalaman sahabat kita yang bernama Azwan Hafifi, student Polimas. Katanya baru-baru ni buat satu tugasan assignment agama berkaitan isu murtad. Salah satu kajian yang beliau dapati atau pendapatan yang beliau dapat tu, ada kes yang sampai ada individu ni yang tak minat langsung terhadap Islam, tapi macam tu sekali, Masya Allah, takutnya Ustaz, menganut Islam sebab ikut family, dan lepas tu siap boleh mengaku dia murtad. Jadi Islam itu hanya pada nama ataupun pada IC-nya sahaja. Macam mana Ustaz, kalau kita macam mana kita boleh bantu, dan macam mana nak menangani semacam ni Ustaz? Ini satu berita yang agak sedih lah ya. Kalau jadi sebenarnya peranan dan tanggungjawab ni terletak pada bahu kita semualah.
Kerana setiap daripada kita ni perlu melakukan satu kerja yang sangat besar, iaitu kerja dakwah. Kerja dakwah ni dia ada dua perkara lah. Pertama mengajar, yang kedua mengingat. Mengajak ni kepada yang belum kenal kepada Islam lah. Yang kedua ni mengingat. Yang dah Islam tu kadang-kadang bila dah berlaku kelunturan dan sebagainya, itu yang dah tak kisah. Sebenarnya yang perkara begitu tu satu perkara yang buruk lah. Tetapi kita takut juga dalam keadaan kita yang rasa kita ni okey dah, kita ni okey dah pun sebenarnya kadang-kadang kita dalam bidang amalnya sama aja kan. Jadi ini yang kita risau. Jadi kita setiap daripada kita perlu buat kerja ini. Jadi bila kita buat, itu yang dikatakan tadi, hati kita tadi bertambah kuat dengan iman tadi. Jadi macam yang dia ni, kalau mengenali perlu mendekati lah. Perlu mendekati dan mengajak saudara yang dikenali tadi lah, kalau kenal kan, ataupun beri maklumat kepada kita punya ustaz-ustaz yang ramai kan. Kita gunakan semua untuk menggerakkan kita. Kita tidak boleh lagi berdiam diri. Dan bila kita buat kerja ni, automatik Allah akan beri kepada kita reward dia lah, kita juga bertambah keimanan. Bila kita risau tengok orang lain tidak dalam keadaan macam tadi tu, maka yang pertama, hati kita Allah akan tingkatkan dengan usaha kita tadi kan. Baru ada ambil berat dan fikir. Tapi bila kita kata ini, orang kata dah biasa, tak apalah, biarlah kan. Jadi bila kita ambil dah tak tahu perkara ni, maka dia akan menjadi, hati kita pun jadi rosak lah. Kan? Sebab itu walaupun asal usulnya kes ini cerita tentang orang lain, betul. Tapi kadang-kala yalah, seperti yang kita kongsikan sebelum ni, bila satu musibah datang pada orang lain, itu sebenarnya ujian untuk kita, Ustaz. Macam mana kita menangani benda itu dalam masa yang sama, dan macam mana Allah nak tengok apa yang kita buat. Adakah kita buat tak tahu, Ustaz? Ya Allah, takutnya. Jadi kita harap sahabat kita juga tadi dapatlah sedikit panduan. Kurang-kurangnya mungkin boleh jumpa para alim ulama, guru untuk dapatkan panduan lah, Ustaz. Assignment tu buat juga, kena hantar tu, kena hantar juga tu kan. Tapi ialah kurang-kurang ada jugalah natijah yang baik. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat juga boleh hubungi kami di talian 0362051500 untuk ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Rahman Liu untuk tajuk kita Islam bukan hanya pada nama, dan Puan Mona Jasman sedia menanti untuk melayani, meraikan soalan-soalan daripada sahabat sekalian. Baik. Okey, tadi saya sangat mohon sahabat kita Hani Rahim, dia kata dia macam menyalahkan Pian dan Siti, katanya kita bersikap kaum, memperjuangkan kaum. Minta maaf di sini. Awal tadi kita tanya pasal Melayu Islam tu kerana kita mengajukan soalan daripada sahabat pendengar kita tentang macam mana kalau orang pandang asal Melayu Islam. Jadi diharap tidak disalah faham lah daripada soalan kita, ya. Kita sangka baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Rahman. Hari ni banyak bagi ataupun tamthilan yang saya rasa kita baru dengar, tapi cukup menarik untuk kita guna pakai dalam kehidupan kita. Masya Allah. Okey, baik. Mungkin Ustaz boleh bagi tips macam mana menjadi Muslim yang sebaiknya lah. Jadi saya nak bagi pasal Pian dah cakap tadi pasal analogi sebagainya kan. Hari ini berlaku terlalu ramai orang biasa pun nak jadi pemimpin besar. Bermaksud mereka hanya bercakap soal-soal dasar. Pemimpin memang cakap soal dasar, tapi kita ini pelaksana mesti ada KPI, penunjuk penanda aras kan, untuk diri kita sendiri. Kalau ada semua transformasi, kita pun kena ada transformasi juga. Kalau agama kita masih umur 7 tahun hari tu tak reti sembahyang, tapi kita dah 37 tahun pun sama, itu tak ada transformasi. Jadi tak adalah GTP, ETP kan, amalan TP sebagainya kan. Jadi amal, iman, TP semua kena ada transformasi kan. Pencapaian. Pencapaian. Jadi kita kena buat checklist sebenarnya untuk diri kita, untuk memantapkan perkara ni. Sebab kita cakap berdegar-degar, tak ada orang yang kalau dah Islam ni memang semua mengaku. Bila cakap bab Islam memang dia kata terbaik, Nabi SAW terbaik. Kalau dalam Facebook tu like, siapa like ini 100,000, sunnah ini like 100,000. Jadi semua perkara itu dilihat hebat. Semua bercakap soal yang hebat. Saya nak cerita satulah. Seperti berlaku satu kisah dulu di sebuah perkampungan masyarakat tikus. Jangan baiki radio anda. Memang saya sebut tikus. Ni bahasa saya lah. Di masyarakat tikus tu satu hari telah mengalami satu musibah. Ada seekor kucing ni terlalu aktif. Dia makan tak kira budak perempuan, budak tikus perempuan, tikus anak, tikus bapa, tikus tua, semua tikus telan. Cacat. Dia dapat satu hari dia buat operasi besar-besaran ni.
Dia buru macam memburu dia kejarlah sampaikan tikus ni dah merosot dia punya bilangan. Maka mereka telah bermesyuaratlah di balai raya kan, dengan ketuanya, tak tahulah Pak Jabir ke siapa ketua dia kan. Dia berkumpul di situ, mereka membincangkan bagaimana berbagai-bagai, tapi semua idea tak bagus, tak ada yang cantik, semua mengarut. Akhirnya satu ekor tikus yang agak tua, kira dia tu sarjana tikus lah kan, maka dia berkata, untuk penyelesaian kepada masalah ini, apa kata kalau kita gantungkan loceng di leher tikus tu? Kalau dia datang, kucing kita dengar kucing. Leher kucing. Tikus nak gantung dekat leher kucing. Dia kata kalau dia datang, kita dengar bunyi loceng, kita cabut lari dululah, sebatu dah boleh dengar. Jadi kita selamat, kira alam ada untuk kecemasan pun macam tsunami, amaran tsunami kan. Jadi bijak, semua orang terkesima, semua tikus terkesima, tenganga, kagum, leleh-liu. Inilah idea yang paling hebat di abad tikus ini, dia katakan. Cuma sekarang persoalannya, siapa yang nak pergi gantung? Nak pergi ikat elok-elok, kalau ikat lebih kurang tercabut baru 2 hari. Jadi kita macam mana ni? Jadi semua orang memang takutlah nak pergi. Tak ada siapa yang boleh bertindak. Kita takut hari ni dalam Islam ni semuanya bercakap tentang Islam, tapi siapa yang nak amalnya? Tak ada, semua ke belakang berundur kan. Buatlah dulu kan. Yang glamour tak apalah, yang tak apa glamour tu buat dululah. Yang orang nampak silakan, yang orang tak nampak tu tak apalah, rehat lah kan. Jadi ini perkara yang kita takut tadi tu. Kita hanya bercakap dasar, KPI-nya tak ada. Di mana kita nak bawa ni kan? Kita buang semuanya, satu persatu kita longgarkan amalan. Jadi pengisian hati tadi dengan iman. Ada apa ke selepas ini saya nak seteruskan? Kosong iman tu kosong tadi. Sebab itu dia katakan begini, dia saluran dia. Kalau untuk hati ini, untuk kalau tasik tu daripada air mata air, sumbernya daripada gunung, daripada hujan. Jadi kalau daripada lombong, pencemaran, pembalakan, pertanian, buang ke sungai-sungai, tasik tadi dikotor. Begitu hati kita, ada saluran dia. Saluran dia ialah kita punya fikir, mata, pendengaran dan percakapan kita. Kalau banyak yang kita buat, itulah dalam hati kita. Tu dia Ustaz. Tamsilan juga tu yang cukup menarik. Walaupun ceritanya tentang tikus, locengnya kuat, gambaran bunyinya, tapi belum tentu dapat digantung dan diamalkan. Macam itulah kita juga Ustaz. Mencabar kita juga sebenarnya, macam mana kita boleh praktikkan apa yang kita perkatakan. Okey, kita ada soalan pemanggil Ustaz di talian untuk ajukan soalan. Puan Norma dari Bangi. Silakan Puan Norma. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, isu murtad tu satu hal Ustaz, tapi sekarang ni banyak sangat orang yang terkufur bila dia pergi jumpa dengan orang-orang yang menawarkan perubatan yang dikatakan macam Islamik, tapi sebenarnya menggunakan benda-benda khurafat seperti jin, dan secara tidak sedar orang tu terpengaruh. Dan bagaimana kita nak menangani ada sahabat yang terjebak dalam hal-hal begini? Terima kasih. Baik, itu semua satu boleh ikut soalan. Ada ter juga. Satu lagi. Kita kumpulkan Ustaz. Satu lagi Puan Mas dari Sungai Buloh. Silakan Puan Mas. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ada orang Islam Melayu yang sangat berasa jijik kepada orang orang bukan orang Melayu. Sampai dia kalau nak cakap perkataan Cina pun dia tak sanggup. Dia kata Cayanu Alip. Jadi nak tanya apa pendapat Ustaz mengenai perkara macam tu. Terima kasih. Sama. Terima kasih Puan. Okey, silakan Ustaz. Menjarakkan jurang di situ. Okey, Puan Norma tadi tu. Khurafat, kufur, tapi beramal dengannya. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, tapi tetap beramal. Begitu itu tadi yang keyakinan dalam hati kita tu, kena keyakinan yang betul. Apa yang daripada Allah dan Rasul lah. Kita hari ni dalam keadaan sakit tu, memang manusia bila dia sakit, resah, gelisah, maka dia akan mencari tak sakit, tak resah, tak gelisah, tenang, aman, damai. Itu memang standard lah. Sebab itu kalau
bukan saya nak kutuk ni, bukannya, tapi sebab itu kebanyakan ubat-ubat di hospital itu adalah daripada dadah untuk itulah. Jadi begitu. Jadi tapi kepercayaan kita ni, manusia ni, bila dia susah nak berubah, dengar ustaz ni topik jemaah minggu depan lain-lain, bila dengar nak amal banyak sangat ni, susah nak berubah kan. Sepatutnya semua ini menjadi aset. Tetapi bila dia tak mau nak berubah, dia salahkan orang lain, salahkan situasi, salahkan jin kan. Kenapa tak sembahyang jin? Kan senang nak jawab tu kan. Siapa salah marahlah jin. Kenapa ni? Saka. Jadi bila seorang bercakap, semua dah merebak. Bila dah merebak terlampau banyak pula, maka timbullah pula berbagai-bagai kan. Jadi kita bila iman kita betul, walaupun kita sakit, kita lebih rela sakit dalam keadaan beriman daripada sihat tapi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pilih. Kalau kita rasa benda tu dah tak betul, kita nampak jelas, kita tinggalkan aja. Jangan kita duduk, boleh cuba bukan mengiyakan memang lagi. Kadang-kadang tu memang kita pergi pula ke tempat ibadat agama lain untuk mencari perubatan kan, mengambil apa-apa sebagainya, walaupun kita tidak, tapi akhirnya kita kalau teryakin, ini pun soalan juga, teryakin, tertengok, terpercaya, habis kadang-kadang kita punya tercabut, takut-takut kita rasa kita masih beriman, wa na'udzubillah, kita telah tercabut iman kita kerana percaya tadi tu, takut terpesong akidah. Ya benar, kadang-kadang tak sihat pun meninggal pula kat situ. Ya Allah, wa'alaikumsalam, tak jauh sama sekali. Tadi Puan Mas pula soalan tentang macam mana yalah ada orang bersikap prejudis, menolak sesuatu dengan sampai macam tu sekali. Sampai rasa jijik Ustaz kalau dengan izin kita sebut tadi. Saya tak pernah jumpa lagi. Ustaz tak pernah. Mungkin Allah belum berjumpakan saya. Allah sayang dengan saya, tak jumpa. Tetapi sebenarnya perkara ini tu berlaku akibat daripada produk Islam tidak keluar daripada percakapan orang Islam. Produk Islam maknanya tidak ada. Islam tadi mungkin duduk sebagai paku pakaian baju polis tu kat atas saja, tapi tak duduk di dalam. Tak duduk di dalam hati. Dalam hati tu ada benda lain. Jadi sebab itu mereka boleh bercakap benda-benda yang sebenarnya tak ada mana-mana bangsa pun yang patut begitulah kan. Sebenarnya tak timbul pun isu ini bila kita yang sebenarnya yang dilihat oleh Allah ialah iman dan takwa. Cubalah kita, kalau kita ada terasalah kita bangga hari inilah. Saya ajak melihat kepada apa panggil metafor, melihat kepada saya punya contoh saya. Kalau kita pergi dekat kita punya telinga, masuk ke dalam sikit, apa keluar? Minta maaf lah pagi ni kalau yang belum sarapan kan, apa yang keluar dalam telinga ini kita panggilkan najis telinga kan. Tahi telinga ya, tahi telinga dengan izin ya. Kalau kita pergi ke hidung pula, hidung pula keluar kan, pergi kat mata keluar pula tahi mata, pula ke gigi tahi gigi, pergi kat celah ni ada tahi daki sana tahi. Jadi banyak sangat tahi dengan izin kan. Biar anda bagi izin dengan tahi. Jadi maknanya benda ni kita tak boleh nak bangga apa pun. Kita ni cuma sebagai, kalau ikut kepada Allah jadikan tubuh kita ni macam kilang tahi sajalah. Tapi yang membezakan kita itu ialah iman dan takwa kita. Kalau iman dan takwa pun ada tahi, Masya Allah, habislah kita. Jadilah tempat kumbahan najis. Tapi tidaklah, bukan ini saya contoh. Nak kata di dalam walaupun bersih, walaupun tak ada, mana ada ustaz, saya cuba korek, dia katakan tak percaya, ambil ni putih kapal korek, tengok putih dia. Memang ini dipanggil pusat kumbahan yang well maintain, tapi tak ada juga orang nak pergi mandi, berenang, minum, ambil kan. Tetap orang terasa. Jadi mudah-mudahan daripada ini kita tak usahlah bangga sebenarnya diri kita ni, tapi kita usahakan iman dan takwa dalam hati kita itu. Kita pun tu dia. Okey, baik, kita nak bersama memanggil kita lah kan. Baik, seterusnya Suzy dari Perak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa ni berkenaan dengan cerita yang pernah cerita tadi tentang seorang yang pernah sampai nak murtad. Saya cuma nak kongsi pengalaman saya sendiri pun pernah dalam situasi itu. Dan sekarang alhamdulillah saya bagi tempat ke jalan. Cumanya saya memperhatikan sikap-sikap orang yang membimbing tu, mereka tidak tahan dengan cabaran. Mereka lebih menghukum Ustaz. Ini membuat kita nak benteng keimanan kita tu kadang-kadang jatuh. Kerana dengan sikap-sikap mereka tunjuk itu membuat kita lagi rasa tak kuat. Minta pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Suzy atas perkongsian pengalaman, ialah yang sanggup berkongsi pengalaman beliau. Tapi yang dia bayangkan tadi seolah-olah
cabaran juga untuk pembimbing, mereka yang membimbing orang ke jalan kebenaran. Kadang-kadang ada yang tak tahan, tak hilang sabar dengan mungkin ialah ada cabaran-cabaran yang datang daripada mungkin kita tak faham, diajar-ajar tapi tak faham, mungkin ataupun mungkin degil sikit. Jadi ada pembimbing ni yang jenis panas bagan, cepat mungkin menghukum. Cepat menghukum dan sebagainya. Mungkin ada pesan dan nasihat daripada Ustaz. Nak bagi pesan tu saya tak berapa nak boleh jugalah, sebab saya pun kan. Tapi maknanya sebagai pedoman kita bersamalah. Tadi kata tindakan pertama yang kita buat, pertamanya mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbuat kerja seperti seolah-olah hidayah tu kita yang beri bila kita buat kerja. Tetapi hakikat yang sebenarnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita bercakap, contoh menegur, kita hanya menyampaikan seperti mana Nabi Ibrahim AS kan. Macam mana nak panggil semua orang pergi ni haji ni kan, nak pergi sampai ke Kaabah sana, Baitullah. Allah kata kamu buat saja, yang sampaikan aku. Kan. Jadi begitulah kita ni buat saja. Kita jangan kerana Allah, kedua kita jangan tengok hasil. Kita buat, Allah akan tentukan. Kalau belum ada kelemahan dalam diri kita, bukan orang tu, kelemahan dalam diri kita. Mungkin kita tak cukup bangun tengah malam, cakap siang tadi tapi malam tertidur. Mungkin cara percakapan kita tak betul. Sebab itu bukan percakapan. Kalau kita yakin kita yang buat, itu kadang-kadang orang bercakap mengeluarkan perkataan kesat. Berapa kali cakap tak faham, dia katakan. Ini bukan marah tapi cakap kuat, dia katakan. Jadi ini bila terasa itu keluar macam-macam perkataan. Kenapa? Kerana seolah-olah perkataan kita mengubah manusia. Itu pun kita dah tersilap juga, takut-takut tersyirik pula kan. Seolah-olah kita, percakapan kita ni yang boleh mengubah orang tu, yang kita bersungguh-sungguh, lepas tu mulalah kita keluar perkataan gajah, kerbau sebagainya kan. Jadi perkara itu yang kita kena jagalah. Sebenarnya kita buat usaha seolah-olah kita beri hidayat, tapi di hujung ceritanya ialah disampaikan oleh Allah SWT. Kalau alasan tukang pembimbing tu dia kata macam tukang saya kata bimbing, kan pembimbing tu kan, pembimbing tu kalau dia kata saya ni bukan marah, bagi pesan. Kalau saya cakap nada lembut, tak nak payah orang nak berubah, nak dengar. Kalau cakap kasar baru nak berubah. Kalau dia kata alasannya macam tu, macam mana? Itu kita pun tak salahkan. Mungkin dia dulu ada pengalaman, ada daripada genetik King Kong. Suara memang besar. Ada juga orang yang bersuara besar kan. Suara saya macam ni, dia kata. Memang suara dia begitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang itu tapi cara kita, aura daripada hati kita bila bercakap. Orang tahu, walaupun kita macam pian dengan Siti kan. Bila bercakap, saya dengar tadi dalam perjalanan selalu dengar lembut, merdu kan. Jadi bila datang memang bukan King Kong orang lah kan. Tapi bermakna telah menggambarkan aura tu. Aura. Tapi kalau bercakap dalam keadaan orang kata jadi nada kita juga, hati kita orang boleh kenal. Jadi kita cakap kalau kita cakap kuat pun, kalau tak marah orang kenal. Tapi memang orang tahu dia marah. Tapi bila nak helah bela diri, gunakan perkataan tu lah begitu. Wallahualam. Okey, kita ada Muhammad, Politeknik Terengganu. Silakan. Kita sekarang ni duduk di negara Islam. Lepas tu macam mana kita untuk mengamalkan kita punya ajaran itu, maksudnya dari segi pelaksanaan undang-undangnya. Adakah kita kena tunggu kita kena seluruh rakyat Malaysia kita Islam, ataupun macam mana semasanya yang kita kena tunggu sesuai untuk kita mengamalkan undang-undang Islam? Maksud saya macam tu. Itu amalan Islam dalam konteks negara, Ustaz. Ada satu lagi, kita kumpulkan satu lagi soalan daripada sahabat pendengar kita, Cik Zamri dari KL dengan soalannya. Saya nak tanya pada Ustaz, apa hukumnya kalau kita sembahyang letak gambar di tepi? Gambar macam gambar syekh-syekh ke, apa hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Okey, amalan yang tadi tu dalam konteks negara macam mana Ustaz? Nak kena tunggu undang-undang Islam itu, ataupun Islam itu diamalkan keseluruhannya, ataupun sekarang sepatutnya? Pengamalan Islam ni bermula yang pertama sekali daripada satu unit, macam sel lah kan. Sel bermula daripada sel membentuk nukleus. Mungkin abang kali kan bentuk unit tubuh badan, tangan sebagainya. Tapi bermula daripada satu unit nukleus tu lah. Kan, macam atom yang kita tak nampak tu lah Jadi begitulah kita buat peringkat kita. Apa yang kita boleh mampu hari ni kita laksanakan. InsyaAllah bila semua dah satu individu, dua individu merebak ke rumah sebelah, jiran kita, kampung kita, bandar kita, negeri kita, lama negara kita juga kan Islam secara keseluruhan. Tapi kita mulakan langkah kita lah. Jadi kalau kita ambil ini sebagai alasan untuk tidak mengamalkan, kan kita ketinggalan sebab apa, masalah begini. Jadi sampai bila pun perkara itu tak boleh selesai. Kita buat dulu, insya-Allah Allah akan beri keputusannya.
InsyaAllah. Yang lain serahkan kepada Allah SWT. Tawakal kita, Ustaz. Okay. Macam mana amalan tadi tu, Ustaz? Tu semayang tapi ada gambar Tok Guru kat sebelah ke, macam mana? Kat depan ke? Kalau yang bab begitu tu saya tak boleh tahu apa nak boleh jawab lah kan. Jadi maknanya dia kadang-kadang ni panjang dia punya tu kan. Persoalannya ada orang pun begini, tapi kita cubalah apa orang kata, kita buat apa yang kita tahu yang terbaik. Yang terbaik kita tanya dengan lebih baik bertanya dengan ustaz-ustaz yang betul-betul berada berdekatan dengan kita. Apa-apa kemudian hari dia boleh rujuk pada kita. Kalau bertanya secara umum ni kita jawab pun nanti dia nanti berbagai-bagai persepsi timbul. Ataupun mungkin boleh tanya Ustaz Fadli Al-Yamani hari Khamis tahsilul ibadah, mungkin Ustaz boleh bagi panduan yang terbaik Ustaz. Okey, seorang lagi Hindun Haji Husin di SMS. Orang Melayu ni bangga hidup sebagai orang yang Islam, beragama Islam, tapi tak mahu mendalami ilmu yang betul-betul nak jadi orang Islam. Komen sikit Ustaz. Bangga tu kan baik itu yang pertama, yang positif lah. Yang positifnya bila kita bangga tu dah hebat. Itu dah cemerlang dah kan, yang kita rasa bangga tu. Itu kata tadi, bila kita dah bangga, kita dah ada alat yang betul, kenapa kita tak teruskan? Itu saja. Kita perdalami. Kita pertama kita mendalami, kita jangan ukur pula, ambil macam ukur tangki minyak Petronas tu kan. Pergi ukur pula tangki air orang kan. Minyak kau dah kurang ni kan. Kita cek diri kita lah, kita ukur. Kadang-kadang kita nampak orang tu dekat luar ni begini saja kan, tapi sebenarnya keinginan, sebenarnya semua orang ada ilmu dah bab Islam ni, terutama ni ada paling kurangnya ilmu, tapi ilmu itu setakat peringkat tahu-tahu je lah. Lepas tu ada pula yang berkeinginan tahu, Masya Allah, dia kata hebat, dengar dekat IKIM macam-macam amalan, daripada malam tadi sampai ke pagi tak tidur, nak amal ni banyaknya ya Allah kan. Lepas tu bila nak amal tahun depan lah. Jadi itu dia kata kemampuan tu datang daripada mana? Daripada hati kita yang perlu kita penuhkan kembali dengan keimanan. Itulah kata. Okey, kesimpulan untuk topik kita ni Ustaz, kita sampai ke hujung topik Jumaat kita. Sikit kesimpulan dan mungkin pesan dan nasihat untuk Islam bukan hanya pada nama. Jadi kesimpulannya untuk kita penuhkan tangki iman kita tadi tu, pertama sekali kita kena mulai daripada hari ini. Perubahan ni kita kena buat sekarang. Lepas ini terus kita buat sama-sama, insya-Allah. Semua dapat kekuatan ni kan. Mudah saja. Yang pertama sekali, mulalah berfikir. Paling ini yang biasa, berfikir. Daripada fikir datang usaha. Suami yang fikir rumah tak ada perabot baru kahwin, dia fikir 3 bulan dah ada kan. Dia usaha lah bagaimana nak dapat tu. Tapi kalau tak fikir, itu yang kita datang pun daripada anak 1 sampai anak 10 tak ada kursi, sebab dia memang tak fikir nak ada kursi, dia nak duduk dekat bawah aja kan. Jadi begitulah, kita kena ada fikir. Pertama fikir bagaimana kebesaran Allah, baru masuklah hati kita nak tambahkan amal kita. Daripada fikir datang usaha. Kemudian kita lihat, mata kita lihat kebesaran Allah, jangan kebesaran benda lain. Kalau kita sentiasa lihat, duit tu memang besar, memang tak ada orang akan nafikan, tetapi sebenarnya yang besar Allah. Bila duit yang haram kita tak terima, itu beza dia. Tapi kalau dah besar duit lebih daripada Allah dalam hati kita, kita mengaku Islam 4 juta kali pun, memang kita dah besarkan duit kan. Jadi begitulah yang kita perlu usahakan. Kejar dunia, kejar akhirat tanpa meminggirkan dunia. Setuju Ustaz? Setuju. Okey, terima kasih Ustaz Rahman Liu yang sudi berkongsi hari ini untuk tajuk kita Islam hanya pada nama. Untuk ulangannya hari Ahad 7 pagi nanti. Rasanya macam kena ada ulang lagi Ustaz. Kena sentiasa diperingatkan tentang tajuk ini. Terima kasih Ustaz atas perkongsiannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.